Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, kita bertemu lagi di Tech Talk Appetite.com, Appetite Ice Cream. Minta maaf lambat sikit ni. Kita kita ada sikit terlambat sikit. So tuan-tuan, kalau mana-mana yang ingin tengok kita punya live, tolong share. Terima kasih Mak Da, ejen kita di Pasir Putih, sudi tengok kita punya live. Kemudian esok nanti kita akan ship 2 box dalam 400 cup kepada Mak Da ke Pasir Putih. So siapa-siapa yang ingin mendapatkan aiskrim, mencuba aiskrim Appetite Musang King, kualiti Kayangan, harga aiskrim Kayangan, harga rakyat. Ni dia. Dengan hanya kurang daripada RM10, tuan-tuan boleh mencuba Appetite aiskrim. Terima kasih Siti Aisyah, Cikgu Siti Aisyah berada di Gua Musang, kawan saya dulu. Harap selamat sejahtera semua. Dah cuba ke belum ni aiskrim Appetite ni? Lama dah ni. Kami tengah cari ejen di Gua Musang tu. Kalau Cikgu Siti Aisyah yang berminat jadi ejen di Gua Musang, terima kasih Banu Abang Cik, jiran saya, tengok kita punya live hari ni. Dah siap masak ke belum? Terima kasih Malina ni untuk tengok kita punya live. So hari ni kita nak kongsi sikit tips yang seterusnya, yang mana Datuk Nur Azman share dengan saya bila saya ada meeting dengan dia tu di pejabat dia di Suruhanjaya. So dia kata dalam syarikat, setiap syarikat dia kena buat SWOT analysis. SWOT analysis tu adalah strength, weakness, opportunity and threat. So kekuatan, kekurangan kita, lepas tu opportunity tu peluang, okay. Then apakah threat itu adalah ancaman, ancaman kita. So tuan-tuan yang nak share dengan video ni, sebelum saya ceritakan pasal SWOT analysis, mungkin tuan-tuan boleh share dengan kawan-kawan, ataupun kalau ada soalan ke boleh komen dengan kawan-kawan sekalian ini. Terima kasih Puan Marini watching kita punya live. Aziz, terima kasih ejen kita. So Puan Marini dah lama mengidam nak makan Appetite ni, tapi tak ada lagi, tak berpeluang. InsyaAllah satu hari nanti berpeluang lah. Kita baru ada sama satu ejen Puan Marini di Sungai Besar. Kalau dekat dengan Puan Marini boleh contact kita punya ejen lah di Sungai Besar tu. Dan terima kasih Cik Hardi watch kita punya live hari ni. Okay, so sedikit tentang saya dan Appetite Ice Cream. So kami merupakan salah seorang pengusaha Bumiputra yang menghasilkan aiskrim durian, kualiti Kayangan, harga rakyat. So tuan-tuan boleh dapatkan aiskrim durian ni dengan mana-mana ejen kami di satu Malaysia. Kita dah ada di Kelantan, Terengganu baru nak masuk 2 orang di KT, Besut dah ada. Kemudian Johor, Pahang, Penang, Perlis belum lagi, Langkawi incoming soon, Sungai Petani dah ada, Alustaq belum lagi, Ipoh, Bido, Manjoy, Manjung dah ada ejen juga. Okay, terima kasih Cikgu Aisyah, saya bagi reminder kat WhatsApp group saya lagi. Okay, so kawan-kawan insyaAllah, terima kasih sokong produk kawan-kawan. Alright, so kita akan bincangkan pasal SWOT. Macam mana nak buat SWOT analysis ni? Senang je tuan-tuan. Ni ada kata A4 kan, kata A4, tuan-tuan lipat 4.
Macam nak buat origami tu. Okay, lipat-lipat. Lepas tu lipat lagi. Lipat. Ini SWOT analysis ni setiap orang kena buat. Sama ada tuan-tuan adalah penjual, tuan-tuan adalah pengguna. Terima kasih Cikgu Aisyah. Sama ada tuan-tuan ejen, tuan-tuan adalah stokis, kena buat SWOT analysis. So bagi 4 macam ni, alright. So dekat atas ni tulis strength. Saya buat saya punya contoh dulu. Senang je tuan-tuan, benda ni tak payah pun. Strength, weakness, opportunity, threat. Okay. Strength, weakness, opportunity, threat. Okay. So ini draft dia lah. Cuma tuan-tuan balik fikir dalam tuan-tuan punya organisasi, SWOT analysis ni common practice. Dalam organisasi behavior pun kita belajar SWOT analysis, dalam marketing, dalam production, semua sekali ada SWOT analysis. Even dalam diri sendiri pun ada SWOT analysis. Dia panggil muhasabah diri kan. Apa kita punya strength, apa kita punya kekurangan, apa peluang yang kita ada, dan juga apa ancaman kepada kita. So boleh buat SWOT analysis. So kalau tuan-tuan dalam food industry makanan, yang mana inginkan bantuan macam mana nak buat SWOT analysis, boleh contact saya. InsyaAllah kita akan cuba kongsi ilmu, sedikit ilmu yang Allah bagi ni. Ini contoh dia SWOT analysis yang student saya buat. Tuan-tuan boleh tengok. So yang menariknya SWOT analysis ni, ini strength, ini weakness, ini opportunity, ini threat. So kalau tengok, kalau tuan-tuan buat analisis yang bawah ni lagi banyak pada yang atas ni, maksudnya tuan-tuan kena pergi jumpa doktor. Kalau tuan-tuan buat bisnes, kena pergi jumpa doktor bisnes. Kalau tuan-tuan buat marketing, jumpa doktor marketing. Kalau tuan-tuan buat SWOT analisis untuk diri sendiri, kena pergi jumpa doktor diri, kaunselor lah, dan sebagainya lah ya. Macam ni. Kalau yang power je tuan-tuan, opportunity ni dia boleh jadi kita punya strength. Naik atasnya. Strength ni yang positif lah. Strength yang positif. Opportunity ni boleh jadi kita punya strength. Bawa sini. And then dia, macam mana yang weakness ni kita nak gerakkan ke sini. Dia akan jadi positif. Kemudian yang threat ni also dia akan jadi kita punya strength. So strategi tu nak menukarkan weakness, opportunity dengan threat ni kepada peluang tu kena belajar. Kena belajar. Sama ada tuan-tuan pergi kelas ke, ataupun tuan-tuan cari mentor ke yang dalam bidang yang sama, kena belajar lah. Supaya sebab orang yang dalam bisnes tu tahu, dia sendiri yang tahu apakah dia punya strength, apakah dia punya kelemahan, apakah dia punya ancaman. Okay, saya bagi contoh. Okay, contoh strength, kekuatan. Apakah kekuatan Everty Ice Cream? Saya bagi contoh Everty Ice Cream lah. Kalau tuan-tuan punya produk lain lah, saya bagi contoh Everty Ice Cream. Kekuatan dia adalah halal, 100% halal, keluaran bumi putra. Okay. Kemudian kualiti dia tu memang terjamin, padu, sebab kita dah buat R&D semua. Dan juga teknologi ni teknologinya dipatentkan di UPM. So kita bawa teknologinya dipatentkan di UPM. Kalau patent tu maksudnya dekat Malaysia, dekat dunia ni tak ada lagi teknologi ni. So itu yang kekuatan dia. Kemudian kekuatan yang kedua, background, latar belakang penyelidik yang terlibat dalam Everty Ice Cream ni, semua ada PhD, 3 orang, Dr. Azhari, Dr. Alia dan Dr. Sabri. So ketiga-tiga adalah PhD holder. Nak buat PhD ni bukan senang tuan-tuan. So bila dah berjaya buat PhD tu, alhamdulillah ada sedikit rezeki Allah bagi. So dengan tiga orang PhD holder ini menyebabkan rahsia kejayaan Everty ni lah. Di samping itu juga kita ada supplier yang kredibel, maksudnya yang boleh supply kualiti bahan mentah yang baik
So maksudnya sistem tu daripada segi production, dari segi penghasilan, dari segi supply bahan mentah, semua kita boleh jaga, boleh kontrol. Maksudnya agak stabil. Sebab itulah sekarang sales Appetite Ice Cream dah meningkat. Sehari mencecah dalam 1,000 cup. Itulah kita terpaksa naikkan production. Okay, so itu punya strength. Apa kita punya weakness? Weakness yang kedua. Weakness kita, kekurangan kita tak boleh nak penuhi demand yang tinggi. Contohnya sehari perlukan dalam 1,500 cup. So kami hanya boleh produce 1,000 cup. Itu kita punya weakness. So tak boleh fulfill the demand. Kemudian kita ada apa nama tu, tim yang kecil, bilangan staff yang kecil. Kejap anak saya. Aisyah, kejap. Kejap, ayah tengah buat kerja ni. What happened to you? Okay, so kita ada bilangan tim yang kecil, menyebabkan production tak boleh nak cook. So kita cuba arrange. Okay, apalagi kelemahan kita, kita punya transport system memerlukan yang agak mahal. Sebab aiskrim ni tuan-tuan tak boleh simpan dekat suhu bilik. Tak boleh simpan dekat suhu bilik. Kalau simpan suhu bilik dia jadi cair lah. Cair ni insya-Allah tak boleh makan lah. Boleh makan dia jadi seluri. Tulis tepi tu boleh. Tepi tu boleh. Right. So dah azan lah. Kita tak boleh simpan pada suhu bilik. Bila tak boleh simpan pada suhu bilik, Allahu Akbar. Bila tak boleh simpan pada suhu bilik, nak hantar tempat jauh ni, contohnya kita ada demand di Australia, kita ada demand di Dubai, kita ada demand di Sabah Sarawak, nak hantar tempat jauh ni tak boleh. Itu kita punya kelemahan. Sebab kita perlukan suhu sejuk. And then kos untuk sewa freezer cabin tu yang apa nama tu, yang kontena ada freezer tu mahal tuan-tuan. Sekali nak ship tu mau 40,000. Aduh. So itu kita punya kelemahan lah sistem kita. Tapi insya-Allah kalau kita boleh atasi kelemahan tu, dia akan jadi kita punya strength. Contohnya kita berjaya develop satu teknologi untuk hantar produk ni ke seluruh semenanjung Malaysia. Daripada Penang, Johor, Kelantan. Sebab adanya teknologi kita buat tu, kita boleh hantar ke sana. So itu adalah kita punya strength. Daripada kelemahan tadi, kita punya strength. Okay, seterusnya yang bawah ni, untuk opportunity ataupun peluang. So dekat Malaysia ni tak ramai lagi yang mencuba aiskrim Appetite. And then so ada banyak peluang lagi untuk kita teroka. Kita membuka peluang kepada mana-mana yang ingin menjadi ejen, ingin menambahkan pendapatan untuk menjadi ejen Appetite Family. InsyaAllah tuan-tuan, produk boleh jual laju, kita boleh sama-sama tambah pendapatan keluarga lah. Okay, itu opportunity yang pertama. Opportunity yang kedua, kita ada banyak market dekat luar negara. Di China, di Singapura, di Hong Kong, di mana ada peminat durian tegar. So kalau ada siapa-siapa nak bawa pergi tempat luar negara, dia pun silakan, boleh contact kita orang. Nanti kita orang buat skala perjanjian dan sebagainya lah. Okay. Kemudian apa lagi, kita ada market lagi yang besar lagi, yang expanding market, terutamanya dalam aiskrim durian yang sihat. Ya? Naik mana? Naik apa? Naik buah. Okey. Ni kita naik buah boleh? Okey dah. Okey. Contohnya aiskrim durian yang sihat. Tak ada lagi di pasaran sekarang yang menghasilkan aiskrim durian yang sihat. Kalau kami boleh hasilkan ataupun membuat satu formulasi dan claim itu adalah aiskrim sihat, bergantung kepada
peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu adalah satu peluang yang baik untuk kami lah. Okey. Kemudian kolom yang terakhir sekali adalah threat. Kita punya T. Threat adalah kita punya ancaman. Basically ancaman kita siapa, tuan-tuan? Ancaman kita adalah kita punya competitors. Itu dalam bisnes lah. Cuma macam ni lah. Tuan-tuan percaya kalau rezeki tu Allah dah tetapkan pada kita. Tak ada competitor sebenarnya dalam bisnes ni. Bisnes ni adalah complementary. So kami tak pernah memandang pengeluar-pengeluar aiskrim yang lain sebagai competitors. Contohnya kita ada Nestle, kita ada Walls, kita ada Parabella. Itu adalah kita punya kawan. Bukan kita punya competitors. Kita ada Polar Ice Cream Bear, Polar Ice Cream Bear, Polar Ice Cream. So itu adalah kita punya kawan-kawan, bukannya competitors pun. So kita tak pernah anggap mereka adalah competitors. Right? Ancaman kedua adalah sistem dipanggil traceability ataupun sistem penjejakan. Tracer. Gimana tu? Okey, kejap. Ayah nak buat kerja kejap boleh? Lepas tu ayah pergi, okey? Pukul berapa? Pukul 1:30. Bila tidur ke bila dia tak tidur? Bila dia tak tidur lah. Jarum panjang nombor 6. Jarum panjang nombor 6? Bila ada kawan ke? Bila kawan tak datang lagi. Kejap tuan-tuan. Nak layan anak sikit. Anak ni kena layan elok, insya-Allah rezeki. Rezeki Allah bagi, rezeki pada kita. Rezeki melalui orang lain. Rezeki kita sebenarnya, tuan-tuan, rezeki kita ni adalah rezeki yang kita, apa yang masuk dalam perut kita je, tu rezeki kita. Cuma yang rezeki orang lain tu melalui kita tu, contohnya rezeki anak-anak, rezeki suami, rezeki isteri, rezeki ibu ayah, rezeki saudara, dia melalui kita. Kita pegang dan bagi kat mereka lah. Itu, alright. Okey, sambung cerita kita pasal ancaman tadi. Sistem penjejakan. Contohnya, tuan-tuan nak tahu ni aiskrim ni jadi hasilkan bila ni. Pentingnya sistem penjejakan ni, or traceability system ni, ini untuk memastikan aiskrim yang kita buat tu selamat. And then kalau ada benda-benda berlaku, benda-benda yang tak elok berlaku, kita boleh cari balik itu production batch mana. Kalau saya melihat daripada segi pengeluar aiskrim lah, okay, kita boleh tahu yang tu aiskrim tu batch mana, kemudian siapa yang buat aiskrim tu, pekerja mana, dihantar kepada siapa. Itu namanya sistem traceability ataupun penjejakan. So dalam sistem penjejakan ni, untuk aiskrim yang kecil macam ni susah, terutamanya untuk IKS. Susah. Tapi kami dah develop satu sistem di mana kalau tuan-tuan bagi tahu tuan-tuan makan aiskrim tu expired date dia bila, kami boleh tahu siapa yang masak, kita guna durian jenis apa, bila kita masak, and then bila kita packing, semua kita dah ada sistem. Itu dia panggil traceability system lah. Kemudian ancaman yang seterusnya adalah kualiti durian ni yang tak sekata. Durian ni dia agak sensitif sikit. Tuan-tuan apa nama tu, kalau cakap pasal kualiti durian ni, tuan-tuan guna buah yang tak masak pun dia akan menurunkan kualiti dia. Guna buah yang terlebih masak pun dia akan menurunkan kualiti dia. So macam itulah, sebab dia kualiti dia agak sensitif. So bila nak buat aiskrim durian, masa kakak kecil-kecil. Masa kakak kecil-kecil macam adik. Masa kakak sampai ni. Ya. Kakak dapat lah. Setiap aku apa? Satu je, kaki pasti. Okey. Tapi banyaklah kat bawah. Banyak kat bawah. Tahu? 100. Ya. Okey. Dapat 5. Ya, okey. Dapat 6. Ya, okey. Dapat 7. Panjang sikit hari ni live sebab dia ada banyak iklan. Okey dek. Okey, so maksudnya kalau tuan-tuan boleh buat SWOT analisis untuk bisnes tuan-tuan sendiri,
Dan kalau tuan-tuan tak tahu macam mana nak improve kelemahan ataupun ancaman tadi, tuan-tuan boleh bincang dengan partner. Duduk bincang macam mana nak improve kelemahan, kekurangan. Kalau tak tahu juga nak bincang dengan siapa, boleh contact saya. InsyaAllah saya cubalah bantu apa yang saya mampu untuk naikkan, untuk sama-sama berjaya dalam bisnes ni tuan-tuan. Kita berjaya dalam bisnes ni bukannya untuk diri sendiri pun, kan? Kita berjaya dalam bisnes ni untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk agama kita, untuk negara kita. So gitu. So gitulah saya rasa untuk hari ni. Cuma saya nak buat pengumuman sikit. Kita dah dalam proses ni, Appetit ni dalam proses untuk buat launching Blackthorn limited edition Blackthorn. Kita keluarkan hanya 1000 pint. Launching boleh pre-order sekarang. Kita start keluarkan daripada kilang selepas Raya Cina. So ada seminggu lagi. So masa tuan nak celebrate Raya Cina ke, cuti ke, makan bersama-sama keluarga ke, boleh. Kalau boleh bawa Blackthorn, menarik lah. So itu satu. Nombor 2, kita juga masih membuka peluang kepada siapa-siapa yang ingin menjadi usahawan aiskrim, jadi ejen aiskrim ataupun jadi dropshipper aiskrim. Boleh contact saya. Okay. So untuk dropship aiskrim, tuan-tuan cari order je. Minimum 2 pint ataupun 5 cup, satu order. Tuan-tuan beritahu kat saya kat mana kawasan tu, siapa nama customer, nanti ejen kita akan hantar. Complete payment, tuan-tuan akan dapat RM5. Tuan-tuan duduk relax main telefon je, dapat RM5. So seronok buat bisnes ni, kan? Dropshipper ataupun jadi ejen tu dia punya profit, dia punya untung lagi besar lah bandingkan dengan jadi dropshipper ni. Sebab tuan-tuan relax je, kan? So hanya main telefon dapat duit. Okay. Pengumuman yang ketiga, kami juga akan membuat sistem stokis di seluruh Malaysia. So ini akan memudahkan proses penghantaran aiskrim lah, dan supaya customer yang berada di Kelantan, Johor, di Penang, di utara sana boleh dapatkan stok dengan cepat, dan ejen kita juga akan dapatkan stok dengan cepat. So ada 3 pengumuman yang saya buat. So kalau siapa-siapa yang ingin jadi ejen ke, yang ingin menambahkan pendapatan, even siapa-siapa yang ingin mencuba secara percuma, boleh contact saya, aiskrim Appetit. Kalau tuan-tuan tak mampu nak beli RM10 ni, RM9 lah. Biasa RM9, jarang orang jual RM10. RM9 aiskrim untuk Musangking di RM24-8. Tuan-tuan boleh contact saya. InsyaAllah kita boleh bagi free sampel aiskrim. Okay. So itu adalah sedekah kami. Dalam hidup ni tuan-tuan, kena banyakkan sedekah. Terutamanya kalau siapa jadi businessman ni, jadi businessman, banyakkan sedekah. Sedekah yang paling penting adalah sedekah diri sendiri. Sedekah diri sendiri tu bila? Solat sunat duha 2 rakaat cukup untuk sedekah diri sendiri. Sedekah yang kedua adalah sedekah kepada kaum keluarga yang bawah tanggungan kita, anak isteri. So jangan loket untuk berbelanja untuk anak isteri, sebab itu rezeki Allah bagi kat kita untuk mereka. Sedekah seterusnya ada sedekah kepada ibu ayah kita, sama ada ayah betul ataupun ayah mertua, level dia sama. Itu dia punya level dia. Kemudian seterusnya adalah sedekah kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang ada pertalian darah, abang, adik, kakak, anak saudara, mak saudara. Okey. Seterusnya sedekah kepada jiran-jiran yang sebelah rumah. So itulah dia punya cara sedekah lah. So sedekahlah apa yang tuan-tuan mampu. InsyaAllah adalah tu rezeki mana-mana tu. Itu saja saya rasa ini perkongsian saya. Harapnya perkongsian ini memberi manfaat
kepada sesiapa yang nak buat bisnes, sesiapa yang inginkan mulakan sesuatu yang baru dalam hidup ni, kena buat SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity and threat. So kalau SWOT analysis tu dah agak-agak kukuh, bolehlah tuan-tuan mulakan benda baru. Sama ada, especially kalau businessman yang ingin buka branch baru kan, ataupun cuba nak buat produk baru dalam dia punya dia punya marketing system and so on. Okay, terima kasih semua yang watch dan yang like kita punya live hari ni. Kalau boleh tuan-tuan share lah dekat kawan-kawan yang mana, terutamanya kawan-kawan yang ingin tambahkan pendapatan. Saya suka dalam bisnes aiskrim ni, FBT ni, konsep yang kami amalkan adalah berkongsi rezeki. Contoh, saya bagi contoh. Ada ejen di Semenyih, okay, dia duk posting pasal aiskrim ni dekat Facebook, okay. Bila posting dekat Facebook, ada customer yang berada di contoh Johor Bahru, Johor Bahru yang merupakan kawan ejen Semenyih tadi, nak beli aiskrim. So apa yang ejen Semenyih ni buat, dia akan minta detail customer yang Johor Bahru tadi, dia akan pass directly kepada ejen Johor Bahru. So customer yang Johor Bahru tadi akan belikan dengan ejen Johor Bahru. So itu cara dia berkongsi rezeki. And then ejen-ejen kita ni tak kisah walaupun berkongsi rezeki ni, sebab dia percaya satu-satu je. Kalau kita tolong orang lain, insya-Allah Allah akan tolong kita kan. And then margin untuk menjadi ejen juga agak besar, kalau nak bandingkan dengan produk-produk lain yang berada kat market untuk ejen. So itu sebabnya saya rasa ejen-ejen kita tak kisah pun nak berkongsi rezeki dengan sahabat-sahabat yang lain. Sebab margin produk pun besar, produk boleh jual. InsyaAllah kalau tuan-tuan rajin posting kat Facebook, rajin posting dekat WhatsApp group, akan ada sales. Paling tidak pun jiran sebelah rumah ni beli aiskrim durian ni. Ini kalau sekali kena tuan-tuan, insyaAllah akan repeat order. So kita dah ada marketing strategi kita buat untuk tolong ejen-ejen kita. So siapa-siapa yang ingin join kita punya dia panggil Apatic Family, Apatic Family members, so boleh PM saya ataupun PM Dr. Alia, kita punya founder, ataupun PM Dr. Azhari, kita punya founder juga. So Apatic Ice Cream ni ada 3 founder, ataupun PM Dr. Sabri, itu pun boleh juga. Okay tuan-tuan, saya rasa itu saja untuk hari Ahad ini. Selamat berhujung minggu. Saya pun nak sambung baca thesis student. Biasalah weekend pun kena kerja kan, itu biasa. So kita tak perlu mengeluh sebab kita kena kerja. Kita kena mengeluh kalau kita tak ada kerja. So terima kasih puan, terima kasih Cik Amni tengok kita punya live hari ni. Okay, salam dekat Abadi dengan Cik Na kita tu. Right, so itu saja ini. InsyaAllah tuan-tuan, ada masa kita live lagi minggu depan kalau sempat. Kalau tak sempat, maybe satu hari lain lah. So topik dia kita akan bincang minggu depan adalah macam mana nak memastikan makanan itu selamat, terutamanya kepada industri makanan yang baru nak belajar, baru nak develop industri makan, dia punya makanan tu. Masalah yang saya terima daripada industri makanan ni adalah macam mana nak memastikan jangka hayat produk lama. So terutamanya IKS yang tak pernah belajar pasal makanan, sains makanan, teknologi makanan yang ada. So mereka mungkin tak tahu. So minggu depan saya akan cuba kongsikan beberapa teknik yang kita boleh gunakan untuk memanjangkan jangka hayat makanan kita lah, supaya makanan kita tu selamat, ikut kita punya, orang makan tak sakit perut, kita buat bisnes pun dapat rezeki berkat. Kalau tak, nanti orang makan sakit perut, orang menyampah kat kita, rezeki tak berkat. So saya tak nak benda tu berlaku. InsyaAllah saya cuba kongsi, sebab saya juga buka klinik jangka hayat makanan. So tuan-tuan yang ada masalah jangka hayat makanan boleh PM saya. Nanti saya cuba
dapatkan input macam mana nak solvekan problem tu daripada saya punya rakan-rakan yang lain lah. Semua ada PhD dalam bidang makanan. Okay, so itu saja tuan-tuan untuk hari ni. So sehingga kita jumpa sekali lagi, insyaAllah minggu depan ke bila ke, kalau Allah izinkan, Allah mudahkan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera.